Assalamualaikum, selamat malam kepada semua penonton-penonton. Kami tengah berbincang sebelum live tadi kan, apa tajuk yang nak kita bawa ataupun soalan-soalan yang kita nak jawab, yang boleh kita rungkaikan sebelum kita bermulanya Elite Wave kita. Tapi Alhamdulillah kita dah dapat pun satu. Nantilah kita tunggu je lah. Baik, Alhamdulillah episod yang ke-24 Tanya Dr. Forex bersama dengan Cikgu Nonem 13 Julai 2020. Dan pastinya yang baru mengenali Elite Wave, yang barulah, pastinya banyak soalan yang perlu kita perjelaskan, ataupun yang dah guna teknik yang lain selain daripada Elite Wave, yang baru nak berjinak-jinak, juga sebab saya rasa BBMA Cikgu Aslan juga mengatakan bahawa Elite Wave kalau digabungkan dengan BBMA, bagi pandangan sudut mata dia, sangat membantu. So pada malam ini, apa yang kita nak bincangkan, pair mana yang nak kita tengahkan. So sekejap lagi. Baik, kepada yang telah pun memberi salam, kepada Waki, Assalamualaikum Doktor, dan juga Pak Su, Waalaikumsalam, terima kasih. Cik Wanaida, Assalamualaikum Doktor dan juga Pak Su, Waalaikumsalam. Fikri Syarif, salam DJ Pak Su dan juga Cikgu Nonem, moga sihat selalu, amin. Pak Su doakan untuk Fikri juga. Selepas tu kita ada Assalamualaikum Cikgu Nonem dan juga DJ Pak Su. Ni daripada nak sebut pun payah Niki. Fikri Syarif, mana yang bunyi suara double ni? Tak ada Kesilapan teknikal. Baik, tak apa, dimaafkan Cikgu, tak apa. Okey, baik, sebelum kita bermula Cikgu, pastinya kita dah banyak episod dah, 24 episod bersama dengan Cikgu. Saya nampak penjelasan yang Cikgu berikan, ramai juga yang dapat orang kata menerima Elite Wave ni dengan baik. Mana yang baru nak belajar, mana yang dah lama belajar, nak recap balik. Dan persoalan di awal mula, pertama mula bicara saya pada malam ini. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam kepada pendengar-pendengar setia CTC.fm. Baik. Okey, salam satu Malaysia. Dan alang-alang Pak Su cakap persoalan. Okey, saya ada satu persoalan. Memandangkan kita punya segmen ni dah ke udara genap-genap 6 bulan saya rasa. Sebab kita dah sesi ke 24. Ya, betul So saya nampak ada a few yang follow daripada awal sampai sekarang. So apa kata kita berinteraksi sekejap dengan diorang ni? Adakah diorang sepanjang 6 bulan ni, adakah diorang faham tentang Elite Wave? betul. Okey, baik. So saya serah balik kepada Pak Su buat pertanyaan. Mungkin ada setengah tu nak bagi pandangan, idea macam mana kita nak improve lagi cara kita mengajar Elite Wave ni kepada public. Baik. Okey, kepada penonton-penonton kita di luar sana, ini satu peluang nak tahu sepanjang 24 minggu bersama dengan Cikgu Nonem, berapa ramai yang dah faham ataupun semi ataupun tak masuk lagi. Kan, betul. Dia cuma basic saja kan, dia tahu wave tapi masih tu. Jadi kita nak 3 peringkat ini, berikan komen. So dan juga soalan. Jadi dengan macam tu baru kita boleh berikan penjelasan saya rasa lebih tepat Cikgu kan. Okey, di awal-awal ni Cikgu, sebelum kita tanya dapat soalan-soalan daripada semua, dah masuk pun Zulfaka. Sebelum tu soalan-soalan nakal lah. Macam mana Elite Wave boleh menjadikan kita kaya? Elite Wave menjadikan kita kaya. Okey, saya luaskan skop tu kepada bagaimana forex ni boleh menjadikan kita kaya pun. Baik. Sesuai juga saya rasa. Okey, boleh, tak apa. Kan, sebab kita tak terhad kepada Elite Wave. Baik. Okey, so first kali apa yang kita faham, Elite Wave ni, Elite Wave pula. Forex ni ia adalah satu bisnes. Okey. Kan? Bisnes di mana kita kena bagi tumpuan dan fokus. Umpama kita buat bisnes kereta sewa, kita buat bisnes kedai makan, kita buat bisnes apa-apa juga, sama ada online ataupun dropship. Okay, kalau sebut dropship tu, of course kita tak perlukan bisnes. Kita just ambil barang
daripada reseller ataupun dia punya stockist, and then kita jual aja. So macam tu mudah. Tapi kalau kita sebut forex ni, dia umum kena tahu nature of business forex ni macam mana. Kan dia bermain dengan duit, bermain dengan USD, KWD, GBP, semua dia bermain dengan duit. So first kali sebagai seorang forex trader, kita kena pastikan mentality kita bersedia, bukan setakat ikut signal kawan-kawan kan, ataupun masuk ikut suka. So itu yang paling asas, yang paling utama. Teknik tu nombor 2 Pak Su. So kalau asas tu kita tak bentuk dia punya foundation, so macam mana agaknya kita nak menjawab soalan Pak Su tadi, nak kaya dengan forex. Sebab asas dia tu kadang-kadang sekejap untung besar, sekejap rugi. Dia turun naik sehinggalah macam saya silent dulu 2013, 2018 saya muncul balik surface. Saya dapati ada setengah kawan saya masih bekerja setelah 5 tahun. Okay, first kali mungkin diorang berada di dalam zone comfort zone, zone selesa. So diorang tak berani untuk cuba pergi lebih jauh dengan forex. So bila kita cakap tentang diorang ni, okay, kita bercakap tentang orang yang level-level dah bekerja 5 tahun, gaji pun of course kita boleh dah assume at least 5,000 ke atas. Betul. Kan? So bila 5,000 ke atas ataupun 7,000 ke atas, itu level-level apa? Medium level. Kan? So bila kita berada di medium level, of course sebenarnya kalau kita fresh graduate kita dapat 7,000, wish, lumayan tu. Betul tak Pak Su? Betul. Tapi bila kita dah masuk level-level macam tu, 7,000 tu masih tak mencukupi. That's why ada setengah kawan saya, dia tak berani jump ke forex, sebab dia tahu forex ni adalah satu cabang yang sungguh mencabar, risiko dia tinggi, macam yang selalu kita dengar, high risk high gain. High risk high gain. So macam mana nak jadi kaya dengan forex ni? Okay. So kalau pandangan Pak Su macam mana? Pandangan saya boleh je nak jadi kaya. Yang penting sekali apa teknik yang digunakan pastinya membawa keuntungan lah. Kita kita mahir dalam setiap teknik. Betul. Kalau dari sudut saya, kasarnya saya kan, saya ada 2 cara, low risk dengan high risk. Okay, of course ada setengah pihak bila nampak high risk tu, dia nampak macam satu, apa orang cakap, konsep gamble ataupun perjudian. Tapi kena faham, kita high risk kan bukan kesemua kita punya modal. Kita high risk kan di mana bila kita rugi, itu adalah modal yang kita sanggup tanggung kerugian tersebut. So dari situlah, kalau cara, okey, memang betul. Saya bagi contoh lah. Saya selalu cakap dekat kawan-kawan saya, macam mana you nak dapat $5,000 atau $10,000 sebulan. Dengan modal sekarang ni mampu ke tak? 5,000 ke 10,000? Dengan modal sekarang. So automatik dia akan fikir, dengan modal sekarang ni, kalau dia guna konsep low risk, dia mampu tak sampai $5,000 ataupun $10,000 sebulan. Itulah baru kita boleh assume financial freedom, di mana kalau kita maintain $5,000 sebulan, dah berapa Pak Su? Banyak. Kan? So satu persoalan yang saya sering tanya kawan-kawan, boleh dapat atau tidak $5,000 sebulan dengan menggunakan modal yang sedia ada. Baik. Okey. Mungkin ada yang akan cakap, boleh cikgu, saya compounding. Cakap, yelah, of course selalunya bila kita cakap tentang retail, modal $1,000 ataupun $2,000, $3,000 tu dah cukup besar. Okay, so bila kita nak dapat $5,000 dengan konsep low risk, selalunya low risk ni aim 10% hingga 20%. So kalau $1,000, $100. So kalau $3,000 baru $300. So jauh lagi nak dapat $5,000. Betul. Kan? So unless mungkin ada yang bagi pendapat kita compounding. Okay, so bila sebut compounding ni, ini satu lagi isu yang saya selalu persoalkan. Sebab bila you selalu trade di range,
Katakanlah ada trader A $500 hingga $1,000, trader B $3,000 hingga $5,000. Ini dia punya modal atau equity. So bila dia sampai satu level di mana dia tak biasa trade modal tersebut, itu akan mendatangkan masalah. Sangat masalah. Dia selalu trade 500 hingga 1000. So kita boleh assume sekali close $100 atau $200. Kalau rugi pun mungkin $50 ataupun $80, maksimum pun $200. Sebab dia kalau $200 tu, itu dah 20% daripada nilai $1,000 yang dia ada, kan? So katakan bila dia dah naik sampai jadi $5,000, adakah dia masih mengekalkan rentak yang sama ataupun dia sudah mula overconfident? Sebab selalunya yang mendatangkan masalah adalah overconfident. Bila dia dah jadi modal $1,000 dah jadi $5,000 dalam masa mungkin 1 bulan ke 2 bulan ke, depend pada setup yang ada. So dari situ kita tahu overconfident tu kemungkinan akan datang. Sebab apa datang? Sebab $5,000 tak akan automatik aku dulu. Kalau Pak Su lah kan, dah 6 minggu cantik je ni kan, mesti dia terasa terdetik. Aku ni dah boleh baca market ni. Kan? Boleh dapat lebih lagi ni. Betul. So bila ada keadaan macam tu, overconfident, memang kita tak alami sekarang, tapi saya jamin suatu masa nanti sekiranya tuan puan akan temui keadaan macam ni, nasihat saya withdraw dulu, and then biasakan diri buat sampai level tu withdraw. Kan, daripada 500,000 jadi $5,000, itu a good achievement. Kan, withdraw dulu, withdraw. Lepas tu barulah slow-slow naikkan lot size. Jangan tapi terus dengan equity kita yang tadilah 1,000 juga. Betul. Baik. Sebab benda ni berlaku waktu ni, waktu saya pergi ke Johor baru ni. Saya pergi ke Johor, saya punya student. Saya terlupa dia tu student saya. Pernah jumpa sekali je. Okay. So dia cakap, cikgu, saya menggunakan teknik cikgu ni memang mujarab. 3 minggu cikgu saya grow daripada $50 jadi $3,000. $50 jadi $3,000 dalam masa 3 minggu. Wah, saya cakap bagus ni, kau boleh jadi testimoni ni. Testimoni terus. Lepas tu dia cakap, tapi cikgu akhirnya akaun tu blow cikgu. Lah, kenapa? Itulah sebab saya cakap tadi tu. Keyakinan dia $50 jadi $3,000. Kalau dia beritahu saya, memang saya suruh dia withdraw dulu. Sebab itu kalau kita kira 6,000% lebih kurang, kan? So itulah antara contoh. And then of course saya bagi semangat kat dia, sebab dia boleh buat. Yelah, dia boleh buat sekali dan banyak tu. Tidak mustahil dia boleh buat lagi. So lepas ni saya cakap kat dia, lepas kau dah lebih daripada zone yang kau tak biasa trade, kau withdraw dulu. Sebab sekarang ni kau berada dalam dia umpama comfort zone lah. Selalu kita masuk $50, kita trade 1%, 2%, kan? Bila dah jadi 1,000, 2,000, takkan 1%, 2% Pak Su. Jadi keyakinan berlebihan tu yang jadi masalah tu. Okey, ini bagi saya keyakinan yang melebihi daripada tahap sebenar lah, tahap normal pun bahaya juga. Okey, kepada tuan-tuan, sekali lagi, tadi cikgu ada bertanyakan soalan, sejauh mana anda memahami elite wave selepas 24 minggu bersama dengan Cikgu Nur ni. So cikgu, saya bacakan dulu. Okey, sila. Mungkin okey, jadi pada Waki ni dia kata elite wave bila digabung dengan cara lain sangat membantu. Nampak itu dia Kemudian daripada Zul Fakar, Assalamualaikum Dr. Farek dan DJ Pak Su, macam mana kita nak detect correction wave yang buat double 3 and triple 3? Okey, itu sekejap lagi. Alhamdulillah faham 50%, cuma candle dah jalan 10 ke 15 batang baru nampak nak buat pattern apa. Ni macam mana cikgu? Dia dah faham lebih kurang dah 50%. Bila candle tu dah jalan 10 ke 15 baru dia nampak pattern tu nak pergi mana. Sebelum tu dia tak nampak ke? Macam mana nak bagi dia nampak awal? Senang je. Kalau saya selalu cakap kan, you tak nampak
clear atau full setup, jangan trade. Relax dulu. Bila you nampak, baru you masuk market. Sebab macam apa yang dia cakap, 50% sahaja cuma candle dah jalan 10-15 batang baru nampak nak buat pattern apa. Sometimes bila kita nampak tu masih belum terlambat. Betul. Maknanya dia perasan lah. Dia perasan. So sebenarnya bagus bila dia dah nampak dia nak buat apa, so follow je lah apa next pattern yang akan berlaku. Sebelum dia tak nampak, kenapa dia nak masuk market? Betul tak? Betul. Secara logiknya dia tak nampak apa, so dia nak push juga tak boleh. So bila dia dah nampak macam ni, baru dia masuk market. So tak kira, macam saya sebut, tak kira price tu dah gerak jauh ke. Macam gold, berkali-kali saya cakap kita fokus pada buy, elakkan sell. Betul. So last week berapa Pak Su? Sekarang ni gold berapa? Betul tak? Last week 17 something. This week, dan masih nanti kita refer pada gold lah. Saya nak ucapkan pada Kurinari, anda dah faham 50% tu bagi Pak Su sangat besar. Dan anda boleh nampak selepas berjalannya candle 10 ke 15 batang tu pun dah terbaik. Baik, Muhammad Kushairi, Semi. Muhammad Kushairi. Semi tapi masih meraba-raba di corrective wave. Semua masih lagi semi daripada Muhammad Haizat Saad. Alhamdulillah dah faham. Ni daripada Muhammad Nurizam Effect. Dah faham. Waki, doktor saya selalu kena macam tu, overconfident. Nampak? PA Azmi, salam Cikgu Pasu. Mana lagi? Berapa persen anda dah memahami elite wave ni? Bagus topik malam ni, elemen psikologi dalam trading. Nampak? Terima kasih Cikgu buka dengan psikologi tadi. Saya tanya tu jentikkan saja sekali, Cikgu terus kasih kan. Ramai yang suka. Baik, apa yang saya lihat, kalau kita ada basic dengan pattern lain, akan lebih mudah faham elite wave ni, sebab akan jumpa macam-macam pattern dalam elite wave ni. Contoh HNS, butterfly dan macam-macam lagi. Cikgu, bagi pendapat Cikgu, saya suka bila ada 2-3 komen yang berkenaan dengan dia gabungkan pattern elite wave ni dengan teknik yang dia pelopori. Tak kisahlah BBMA ke Fibonacci ke, apa pandangan Cikgu sendiri sebelum kita pergi kat pair? Pandangan saya, elite wave ni memang saya pernah sebut, saya tak pasti dalam episod ke berapa, dia memang sesuai digabungkan dengan teknik sedia ada. Baik. Tak kira teknik apa yang you all guna, elite wave ni kita jadikan sebagai major trend. Yes. So sebagai contohnya, kita terus alang-alang tu kita fast forward terus ke, sambil kita analisa, sambil saya bagi komen, saya bagi idea, kita terus pergi ke pair pilihan untuk malam ni. Bukan pair pilihan lah, ini pair daripada kesinambungan daripada last week punya jangkaan. So bila sebut tentang apa soalan tadi, tentang gabungan gabungan bagi di antara elite wave dan juga teknik dia ada. Macam key dia kat sini saya sebut adalah major trend. So elite wave ni boleh digunakan sebagai, walaupun dia masih newbie di dalam kiraan elite wave, tapi dia boleh dijadikan sebagai panduan untuk major trend. Sebagai contoh, kalau you all tengok last week punya episode, saya cakap berkali-kali elakkan sell di gold. So bila kita tengok last week, kiraan ni 1, 2, 3, 4, 5 telah dibuat 2 dan 3 minggu lepas. 2 dan 3 minggu lepas. You boleh tengok balik episod-episod lepas. Memang ini adalah yang saya buat tanpa diubah untuk pair gold. So nampak tak macam mana elite wave ni membantu di dalam you all punya trading? First sekali, contohlah kita gabungkan teknik apa orang cakap support resistance saja. Support resistance, kita masuk kat kawasan sini kan, support dia bounce.
Nampak kat sini? Okey, sebab apa kita masuk, kita Ilawave mengatakan masih ada one last final leg up ke atas. Ke atas. Okey, so bila kita gabungkan dengan support assistant, okey kita tengok kat sini, ini satu, sini ini dua, ini kawasan tiga. So kat sini kita boleh cakapkan support adalah quite strong di situ. Okey, so Ilawave mengatakan naik, so kita gabungkan saja. Teknik lain, contoh teknik lain saya tak berapa mahir berkenaan dengan teknik-teknik lain. Saya lebih kepada kiraan Ilawave, dan juga chart pattern pun sebenarnya ada dalam Ilawave. Ada setengah orang akan keluarkan idea flag pattern. Tahu tak Pak Su, flag pattern bentuk dia macam mana? Ataupun pattern macam ni. Dia sama rata. Bila flag pattern kita tahu dia macam tu, rata. Okey, dia macam ni. Lepas tu dia berbentuk flat lah. Okey. Ini macam ni pun boleh. Macam-macam bentuk lah flat pattern di mana, ataupun flat pennant, ataupun pull. Kan, di mana selepas dia buat ni, dia buat bentuk ni, dia naik. Ini jangkaan. Selalunya chart pattern punya analisis dia akan tunggu ini dahulu. Kan, dia tunggu ini dahulu, kemudian ini akan naik. So kita tengok kat sini pun ada. Kan, bentuk satu, sini pun ada. Kedua, sebelum dia naik. Sebenarnya ini flat pattern ni, ini merangkumi wave 2 ataupun wave 4 di dalam flag yang saya tandakan ini. Inilah ni kan, yang bentuk segitiga ni. Ini kenapa dia macam ni? Sebab di sinilah ada correction wave ABC, ABC ataupun ABC sahaja. So selepas correction, of course dia akan buat impulsive wave melawan kiraan ABC tadi. Kalau ABC tadi ke bawah, of course impulsive wave dia akan naik ke atas. Okey, so itulah kebaikan Ilawave. Sebab kalau kita menggunakan support resistance saja, kita tak boleh jangka kan kenaikan yang sebegini. That's why minggu lepas saya larang untuk sell. Sebab dalam Ilawave saya dah predict dia naik wave 5 ni. Ada waktu last week, kita tengok last week berapa bulan Pak Su? 6. Okey, 6 di kawasan sini, 1776. Kalau teknik support resistance saja, of course dia akan cari sell. Kan Pak Su? Sebab ini top, mungkin dia akan cari sell kat sini. Sebab sebelum ni ataupun kat sini kan, dia punya ini sebelum berlaku, ini possibility orang akan jangkakan ini double top ke. So bila Ilawave kita takut untuk masuk sell, kita hanya fokus buy sahaja. Okey, so harap menjawab persoalan. Okey, tu persoalan tentang gabungan dia memang bagus dan ramai juga yang memberikan pandangan yang begitu. Terima kasih cikgu. Kemudian kita tengok yang mana Muhammad Nur bin Abdullah, insya-Allah saya akan follow semua tip cikgu No Name. Baik. Sekejap, saya ada nampak satu bacaan yang best tadi. Setakat ini saya dah faham, cuma corrective wave tu nak detect payah sikit. Dia dah faham cikgu, cuma tang corrective tu. Okey, nak faham corrective wave ni memang sedikit susah lah. Sebab apa susah? Sebab macam sebelum ni saya pun pernah beritahu, correction ni melibatkan sama ada simple correction ataupun complex correction. So untuk permulaan, mahirkan dulu dengan simple correction. Simple correction tu macam last week saya ada tunjuk contoh GNGA tu, itu adalah simple correction. So alang-alang tu kita pergi zoom pula ke pair GA atau GN sekejap Okey. Sebagai contoh GA, kita tengok GN mana ABC yang saya tulis last week. Tak ada ke sini.
Speak ada JN JP sekejap. Okey, macam ni. Ini pun ada ni. Ni contoh ABC ni, nampak? ABC simple correction. Ini pun ABC. Dalam tu pun ada simple correction. So dekat sini, ini wave 4 ni. Okey, saya boleh tarik ke sini. Sini melibatkan complex correction sikit. Okey, WSY. Ataupun kalau saya nak tandakan sini, ini apa ni? Saya delete dulu. Okey. So ini kita boleh katakan ini adalah A, ini B, ini C. Okey. So dia berbeza dengan yang ni simple saja. Macam ni kan? A, B, C. Yang ni kita boleh assume ABC adalah W, ini adalah X turun, ini adalah ABC Y. So ini boleh dikatakan a bit complex correction. Okay, so bila dia lepas dah buat correction, of course dia akan buat impulsif. Ini pun jangkaan ni masih tak berubah. Ini saya tunggu masa je ni. Ini saya ada sell kat atas ni. Okay. Sell untuk saya, tapi saya sell di GN. Saya sell tadi 92 something lah. 92.40. Okay, so ini masih saya menunggu dia turun, sebab ini saya jangkakan ini memang last wave ni. Tunggu masa je ni. Lama kali ni dia tintong. Okay, saya tunggu, and then saya akan masuk buy position. Buy. Sebab kalau dia berjaya pergi kat kawasan sini, kalau tengok ini pun dah ada trend line semua kan. So mungkin dia akan tak sampai. Kalau sampai lagi nice. Kalau dia break last yang ni, okay, itu dia dah menuju final wave. Sebab ini pun kalau nampak ini adalah 1, 2, 3. Jadi 4 hours. Nampak tak Pak Su? 1, 2, 3. So that's why kalau menggunakan konsep sebenar Elliott Wave, kita trade follow major trend. Kita daripada atas sana, kita tengok daripada puncak ni, tengok turun je. Kita follow major trend. Contoh yang jelas saya dah nyatakan di gold. Kita follow trend. Tak kira dia dah turun banyak mana, dia dah naik banyak mana, kita tumpu buy. Okey, Pak Su, harap dapat menjawab soalan. Okey, dan seterusnya daripada Sirhan Medina. Sedap nama ni. Okey, doktor, saya ada terbaca dalam slide teori Elliott Wave bahawa wave 4 tidak boleh lebih daripada Elliott Wave 1. Ada komen? Okey, dia sebenarnya kalau traditional kiraan di wave 1, dia cakap wave 1 kan, dia tak boleh bersilang. Okey, dia bentuk dia macam ni. Sekejap 4 tak boleh lebih daripada wave 1. Okey. Okey, bukan macam ni lah. Okey, selalunya benda ni berlaku di time frame yang besar. Dia tak boleh bersilang. Tapi pengecualian apabila dia membentuk leading diagonal ataupun ending diagonal, di mana kedua-dua ni tergolong dalam family diagonal triangle kita panggil. So kalau dia membentuk diagonal triangle ni, dia boleh bersilang macam ni. Okay, so nampak perbezaan kedua-dua impulsive wave ini. Kedua-dua ni impulsive wave, Pak Su. Okay. Tapi dia boleh bersilang. Dan bila dia bersilang, dia hanya boleh berlaku di wave 1
di wave A, wave 5 dan juga wave C. Kalau dia berlaku di wave 1 dan wave A, kita panggil dia sebagai leading diagonal. Okay, so kalau dia berlaku di wave 5, wave 5 ataupun wave C, kita panggil dia sebagai ending diagonal. So perbezaannya ada dalam buku, elok baca macam mana dia boleh berlaku. Tapi roughly memang tak ada masalah, dia boleh bersilang, terutama di time frame yang lebih kecil. Baik, Sirhan Medina, itu dia. Terima kasih atas soalan daripada Haizat Sa'ad, Muhammad Haizat Sa'ad. Doktor, macam mana nak dapatkan confirmation wave itu dah selesai ataupun belum? Kita kira dah selesai. Jap lagi ada sebatang, 2 muncul buat shadow. Doktor, faham? Okey. Soalan? So, kena faham confirmation wave tu dah selesai tu di wave mana. Contohlah kita nak sell di wave 5, kita assume wave 5 ni dah siap ni. Okay. So kita sell, tiba-tiba ada last wave naik ke atas. Okay, so macam mana kita pastikan confirmation kita tu adalah tepat ataupun benar? Berdasarkan apa? Okay, first kali kita tak boleh guna, kalau kita sebut elite wave, kita tak boleh guna support resistance sebagai ini dah siap. Okay, yang kedua, kita tak boleh guna Fibo juga sebagai confirmation dia dah siap. Oh, okay? Tak boleh Sebab rules paling utama adalah wave 5 tu mesti cukup 5 wave. Okey. Dia kena habiskan juga. Selagi 5 wave tu tak siap, janganlah you assume confirmation yang lain-lain tu sudah mencukupi. So that's why sometimes dia bagi shadow untuk melengkapkan final wave 5 of 5. Kalau you tengok Fibo, support resistance tapi masih berada di dalam wave 3, so memang dia naik lagi lah. So that's why kena tahu you trade wave apa dan juga confirmation apa yang you guna pakai. Baik. Okey, diharapkan Muhammad Haizat Sa'ad dapat penjelasan yang baik daripada cikgu, dan kita bersama dengan Azwan Sanusi. Triangle korektif selalunya berlaku di wave mana cikgu? Selalunya berlaku. Kalau selalu berlaku, saya suka dia berlaku di wave B. Oh, cikgu suka dia berlaku dekat wave B. Nah, alasan? Contoh lagi, alang-alang tu kita terus buat lah kan. Okey, di wave B sekarang ni, wave B kita bercakap tentang UJ. Okay, so bila cakap tentang UJ, ini di weekly time frame. Kalau tengok weekly time frame so ini possibility, ini adalah wave B, A, B, ini C, ini D, ini E, sebelum dia menjunam ke bawah. Kenapa saya suka di wave B? Sebab utama adalah bentuk dia macam ni. Bermaksudnya bila dia naik, kita boleh re-entry balik dengan harapan, dengan panduan dia membentuk dia untuk turun ke bawah lah. Kan, untuk turun ke bawah, sama ada untuk wave C ataupun kalau tengok macam ni, dia naik, dia turun lagi untuk membentuk wave yang macam ini A, ini wave B. Kan, besar dia C. So dalam ni mesti ada A, B, C, D, E. So kat situ apa banyak peluang yang kita boleh dapat untuk sell. Sebab correction wave kan, bila correction wave bermaksud dia mesti ada A, B, C turun ke bawah. So bias kita akan tukar kepada sell. Ini di weekly time frame. So untuk buy dia berapa tak, kalau tanya saya buy, of course kita kena tunggu di level B kan, atau D. Okay, so kalau tengok first kali kat sini, ini pun dia dah ada reaction and then dia naik, dia main kat sini, ini di weekly. So alang-alang tu saya zoom in terus. Okay, ini panduan untuk UJ di time frame yang besar. So
Kita tengok. Kalau you tengok betul-betul pun, okay, tengok daripada time frame yang besar ni. Tadi weekly kan, saya zoom in kepada daily. Okay, you nampak semua ni, ini semua adalah dalam mode correction. Okay, kenapa mode correction? You tengoklah, turun naik, turun naik, turun naik. Dan yang terkini pun ini adalah nampak jelas, ini adalah mode correction. Okay, so selagi di weekly masih mode correction, so possibility apakah yang boleh dibentuk selain pada triangle. So kita kena keluarkan segala possibility yang ada. Contohnya macam ni triangle, ataupun ini adalah A, ini B, mungkin ini A kan, mungkin ini A, ini B turun ni, ini C, boleh juga A, B, C. So dia sebenarnya sama ada triangle ke, ataupun simple ABC atau WSY ke, at the end dia punya major trend masih menurun. So yang kita kena faham. Okay, right. Itu Azwan ni saya kenal sebenarnya. Dia tim WTC tu, sahaja je bagi soalan killer katnya kan. Tapi bagus. Bagus soalan ni, saya suka. Daripada Kifis. Okay, so tak, pair apa yang sudah tadi, pair UJ kita dah buat analisis. Pair gold pun okay, gold tadi saya tak habis sampai full analisis. Kita refer balik. Okay, so bila ini dah menepati ramalan 2-3 minggu yang lepas, so limitation untuk ke atas tu makin terhad. So macam mana kita nak tahu terhad? Macam yang saya berbalik kepada persoalan siapa tadi, Muhammad Haizat Saad. Okay, so macam mana kita nak confirm kamera ni dah settle kan? Bergantung, saya kena tahu apa confirmation yang dia buat. So kalau dengar boleh beritahu tak confirmation apa yang you buat. Okay, sebagai contoh, okay, saya tunjuk sebagai contoh, wave 5 ni saya sebut mesti ada 5 wave. Okay, mesti ada 5 wave. Dan kita perhatikan setiap penurunan ni berbentuk at least 3 wave kan. 1, 2, 3, ini adalah 3. So ini yang naik ni, kalau tanya saya akan tunggu sikit lagi. Kalau sebelum ni pun saya pernah zoom in, kita tengok di monthly punya time frame kan. Dan last high dulu kat mana? 19.08. Betul ke Pak Su? 19.08 ya. Okay, kita tengok lebih kurang lah, saya anggarkan kat situ. So, kita tengok situ high dia 19.21 sebelum 19.12. So yang ni 19.21 high pada tahun 2011. Okay, so bila kenaikan ni tak bermakna dia pergi kat situ, tak bermakna dia akan tuju situ dulu. Kalau dia once dah cukup 5 wave possibility untuk dia turun ada, ditambah pula dengan sentimen news nanti, dia akan tak semestinya dia tuju tu dulu baru dia turun. Okay. Kita tunggu mana tadi, kalau dia masih ada. Dia tak respond lagi ya. Okay, tak apa. So untuk gold ni saya jangkakan sekejap. Last week saya ada tanda. Kita tengok, saya ada terangkan ini simple prediction untuk gold. Sini adalah 7467. Okay, okay. Last week saya dah beritahu, waktu tu dekat 17.70 rasanya 6 kat kawasan sini kan. Saya buat ukuran daripada panjang wave 1. Kita tengok dekat sini. Ini ukuran panjang wave 1 7589. Ketika minggu lepas kita ukur, panjang dia masih
bulan. Okey. Baru 400 pip. Okey. So nampak dah kat situ. Apa yang Pak Su nampak? Saya nampak. Saya nampak candle lah. Okey. Pak Su nampak candle, tapi electrician nampak selalunya wave 1 sama dengan wave 5 ataupun menghampiri lah. So tadi ukur tadi berapa? 74. So 740 pip kenaikan wave 1. Pom dia sampai kat sini. So wave 5 kita tengok sekarang daripada jangkaan tadi 400 pip tadi minggu lepas, dia sambung lagi naik 300 pip. Kita tengok situ. Okey. 71 tu. 7142. Tu sebab tu saya cakap untuk push up naik sudah makin limited. Mungkin maksimum dia akan menyamai wave 1. Saya tak kata dia wajib, tapi selalunya dia tend tu dia akan cuba menghampiri. Sekarang ni pun dia dah tinggal lagi berapa pip Pak Su kan. So kalau itu 7,400, ini dalam 300 pip lagi dia nak naik. So mungkin dekat sini final destination 300 ini 8,874. So sama dengan okey 18,20 kat sini. Last dia pergi 18. Lepas tu dia turun sikit lagi, tak kena. Sikit je lagi. Okey, triangle okey. Cikgu betul ke wave 3 tak boleh ada sub wave 5? True question. Dari Nikkei. Cikgu dapat soalan dia? Okey. So berbalik kepada persoalan Nikkei. Okey, wave 3 ni maksud dia tu wave 3 tak boleh ada sub wave 5 true question. Kita kena tahu behavior wave 3 ni macam mana. Behavior wave 3 ni dia antara wave yang semua crowd masuk. True canted ni ataupun true question ni dikenali sebagai fifth wave failure. Okay, fifth kat situ pun tulis fifth wave failure. So maksudnya selepas wave 3 momentum dia terlampau strong, naik non stop. Okay, dia turun wave 5 tu barulah dia pancit. Okay, so itu kalau kita compare kan, itu adalah sebab itulah dia dikenali sebagai fifth wave failure. Okay, so kalau wave 3 duk naik non stop tu, adakah dia boleh membuat 5 wave truncation? So kalau tanya saya, tak boleh. Sebab yelah dia strong kan, naik. Okay, at the end nanti kita tunggu untuk buy di wave 4 ataupun tadi bila kita nampak wave 3 tu tengah naik. Of course kita kalau zoom in lagi ke time frame yang lebih kecil, kita boleh nampak subwave di dalam subwave tersebut. Okay, so kita zoom in. Kalau contohnya pertanyaan untuk Nikkei tu lagi, adakah kita akan masuk di penghujung wave ataupun kita nak cari di permulaan wave 2? So kalau persoalannya tadi, kalau tu located bermaksud dia nak buy lah kan, dia nak buy di posisi wave 4. So isu paling utama macam saya sebut, basic Elliott wave ni, bila kita buy di wave 4 ni, kalau dah cukup 5 wave tu, kita dah get ready ataupun kita dah set BE siap-siap. Sebab selagi dia dah cukup 5 wave, itu bermakna anytime dia boleh turun. Sama ada dia nak extend, dia nak sambung lagi a few wave up, di mana dia membentuk lagi wave 3 yang tadi tu wave 5 of 3. Faham tak? Wave 5 of 3, and then dia buat ada satu lagi final leg ke atas,
ataupun dia dah cukup wave 5 of 5. Kemudian dia turun, Dia akan turun slowly. Okay, so contoh turun canted kita tengok so far memang saya takkan kira turun canted kalau di pertengahan wave 3. tak ada Saya takkan kira wave 5 turun canted pendek di pertengahan wave 3 sebab memang majoriti tahu wave 3 ni dia movement dia duk pacak je naik. So wave 5 dia pun mesti pacak. Okey, menarik. Saya selalu guna Fibo untuk confirm habis wave. Paling jauh saya tunggu 4.236. Alhamdulillah setakat ini berhasil, tahniah. Boleh tengok analisis GU. Okey, kita boleh buka GU cikgu. Selain saya cari ni soalan correction. So untuk GU di daily dan juga 4 hours punya time frame ini di daily punya counting. So kalau tengok benda ni saya predict untuk turun untuk naik buy. Okay, untuk naik buy, untuk masuk posisi buy. Tapi biasalah kita jangka kan tak tepat. Jadi dia jadi tak kena. Tapi prediction kita tepat. That's why elite wave ni kita kalau follow trend, betul-betul trend tu macam sekarang ni menaik, kita fokus pada buy, kita tak sell. Itu kena faham konsep yang saya amalkan. Berbeza, ada setengah education buy sell dia makan. Dia makan kan? Okay. Dia makan. Contohlah kalau saya cakap ini dah puncak di sini 1.2519, dia dah naik, kita kena tahan 150 pip sebelum dia junam. Kalau dia pergi kat point yang saya tanda sini, so bermaksud kita kena tahan floating dahulu. That's why ketika ini saya jangkakan dia menaik, walaupun tak kena, sebenarnya ia menguntungkan kepada kita sebab kita tak masuk market. Biar tak masuk market daripada kita cuba lawan trend. Itu konsep either wave. Kalau kita tak nampak, janganlah kita push untuk masuk market. Contohnya GU kita tak nampak kan. So it's time untuk kita cuba apply kita punya elite wave knowledge kepada pair lain. Banyak lagi pair. That's why dulu waktu ketiga dulu saya buat 18 pair. 18 pair. Okey cikgu, di sini tentang gold tadi. Dia ada dua orang yang bertanya correction wave gold boleh jatuh hingga level berapa doktor? Dan satu lagi daripada kulinari ni, cikgu, gold macam mana nak complete wave 5 of 5? Macam nak complete tu saya cakap, dia dah gold ni dia dah macam dah tepu limitation 18-20 tu. Kalau dia kena tu mungkin maksimum dia boleh pergi. Okay, kita tengok. Sebab ini saya jangka 2 minggu lepas. So ini dekat sini ni, ini kawasan-kawasan wave 5 sama dengan wave 1. Okay, so kita tengok wave 3. Tengok wave 3. Okay, wave 3 melebihi sikit wave 5 slightly dalam 100 pip. Okay, adakah itu mendapati syaratnya? Kita tengok wave. Kita tengok wave 3 ni, mana pun saya tak nampak. Okay, sini sini wave 1. Baik. Tanda kan ke puncak wave 1 tu, lebih kurang tambah tolak 74 something, 7400 pip. Okay, so ini wave 3, so lebih kurang 75. So ini pun dah berada di level bukan yang paling pendek. Dia wave 3 ni dia mesti bukan yang paling pendek dan tak semestinya yang terpanjang di dalam satu cycle impulsif yang lengkap. Bukan terpendek, bukan terpanjang.
Dia tak perlu jadi yang terpanjang. Maksudnya dia tak boleh jadi yang paling pendek. Itu yang kita kena pegang. Bukan dia yang paling panjang. Dalam tiga-tiga ni bukan dia yang paling panjang. Baik. Dia tak boleh jadi yang paling pendek. So kalau ikut sekarang ni, dia bukan yang paling pendek. So okey lah. Okay. So wave 3 ni dah okey. Just nice. Dia dah lepas panjang wave 1. So kalau wave 5 ni melepasi panjang wave 3 tu pun bukan a big issue, bukan satu masalah. Dia boleh panjang. Baik. Sekiranya dia extended wave. So by right sekarang ni dia menghampiri panjang wave 1. Kan? Wave 1 tadi 74. So kalau dia nak sama 74 ke ataupun dia nak buat 8000 pip ke, tak ada masalah. So that's why kalau tanya saya, dia ada dua cara. First kali kita pick top lah. Kebiasaan orang, kita pick top di mana kita suka sell di puncak, sell di buy di akar kan. Kita cuba melawan. Okay, itu cara pertama. Tapi a bit risky kalau dia extend. Maksud dia extend, dia boleh bagi jauh lagi, dia buat another 5 wave up ke atas. Okey. So cara kedua adalah lebih selamat. Macam mana cara kedua tu? Lebih selamat kan? Okey, macam mana cara kedua tu? Okey, kalau saya bocorkan tak adalah rahsia ni. Kena masuk kelas lah. tak saya boleh cerita. Ini benda basic je. Semuanya kita cerita benda yang sebenarnya basic, tapi sebenarnya ilmu basic ni pun bagi manfaat. Sebab betul. Ada setengah yang join, yang ikut follow kita punya segmen ni, ada yang dah faham dan slowly consistent making money lah. Dah, betul. Tadi pun ada yang bercakap kan, dia dah boleh hasilkan sumber kewangan. Baik. Contoh kedua, macam gold ni sekarang, possibility kita tunggu 5 wave down dahulu. Masuk 5 wave down tu, okey, dia ada membentuk wave 1 ke bawah lah. Wave 1 ke bawah, and then kita akan masuk sell position. Okey, so contoh dekat sini lah, dekat sini sekarang ni kan. Ini adalah bentuk tu 2, 3, 4, 5. So yang naik ni adalah A, B, C. So bagi siapa nak sell, ini wajib stop loss. Dan di sini tadi memang entry dia yang menghampiri, dan kita jimat pip lah. Okay, tengok tu 786 dia bounce. Selalu kan, kalau nampak zone yang saya buat, ini mesti ada, betul tak? Pasu zone-zone kotak tu, tengok dia kena zone ending last kotak tu, dia turun. Okay, so kalau macam ni peak top tadi, tapi kita tunggu ada pembentukan 5 wave down dahulu. Di sini dia boleh jadi persoalan sama ada ini adalah 5 wave down ataupun ini adalah correction ABC. Okey, itu normal. Maksud saya normal, dalam wave ni dia adalah possibility di mana kita kaji entry kita dan stop loss kita. So kalau kita masuk di kawasan sini, stop loss dekat sini, so dia punya range saya boleh katakan 100 hingga 150 pip sahaja dia punya stop loss. Tapi sekiranya dia turun, okey, memang dia turun melebihi daripada stop loss yang kita letakkan. Itu yang kita kena faham, kena perhatikan baik-baiklah situ. Okey, cikgu, jika panjang wave 1 sama dengan wave 3, adakah wave 5 akan buat extension daripada Muhammad Nazim Yasir? Tak semestinya. Tak semestinya buat extension. Okey? Tak semestinya. Dia tak semestinya buat extension. Wave 1 sama dengan wave 3.
Adakah wave 5 akan tak semestinya ke? Tak semestinya. Dia boleh macam saya sebut sebelum ni, dia janji dia cukup complete dia punya 5 wave di dalam. Wave 5 tu dia anytime boleh turun. Tak ada wajib extension. Tak ada wajib salah satu salah satu impulsive wave tu mesti extend, tak ada. Dia sekiranya berlaku boleh. Sekiranya berlaku boleh lah. Okey, baik. So Ni settle. Adalah yang PO 1820 nanti ni. Signal tu. Okey. So kita dah 3 minit lagi. Okay. Kita tak banyak pair yang kita ulas. So kita tengok EG ni. EG ini Last pair tuan-tuan. Ini EG ni, ini EG ni Boboy tahu ni, memang kat sini zone Boboy, saya dengan Boboy kat sini kan. So memang kita jangkakan dia naik. Saya rasa dia ada masuk tu senyap-senyap kan. Bayang kan berapa pip dia tunggu ni. Dekat 600 pip juga kalau dia close kat atas ni. Okey. Belanjalah. So ini adalah possibility yang kenaikan ni. Ini adalah wave 1, wave 2. So jangka naik banyak lagi. So yang ini adalah correction 1, 2, 3, 4, 5. Nampak 5 lagi kan. Okay. Dalam ni ada 5, dia turun ABC. Dalam ni pun ada 1, 2, 3, 4. Ketika ni pun 1, 2, 3, 4, 5 dia naik juga. So ini adalah ABC ni. Dalam ABC betul lah. ABC. So ini next move ni. Okay, kita zoom. Next move ni, ini pun saya dah tandakan tadi. Ini dia dah break triangle correction ABC. So kalau sesiapa yang ada position EG ataupun tak sempat nak masuk, kita tunggu. Kita harapkan dia ada tunggu turun supaya kita boleh buy. Okay, itu yang pertama. Di mana buy? Kalau kita tengok ini kotak ni, saya tandakan ini sekiranya dia nak buat last correction down. So kotak ini zone untuk buy. Kalau dia tak kena kotak ni, dia buat sini di time frame yang lebih kecil Sini adalah 1, 2, 3, 4. Nampak tu 5. Cukup 5 ni. 1, 2, 3, 4, 5. So dia ada ABC. So mungkin somewhere saya tandakan dekat sini. Okay. So ada 2 tempat 8960 sehingga 8911. Tak jauh pun ni. Ni kalau layer 10 sen ni pejam mata je. Kan 10 sen kan. Ya, so 2 tempat ni di mana stop loss dia 8863. So ini first entry, sini second entry. Sebab kita takut kita terlepas bas. Kalau ke atas ni saya tak nak masuk dah. Kalau kat atas tu sebab dah cukup 5. Kita nampak di time frame kecil dia dah cukup 5. So dia punya push ke atas tu possible dah 80% nak turun. Mungkin dia boleh naik lagi 50 pip. Mungkin. Tapi kalau kita dah nampak 5 tu, kita takut lah. Saya zoom lagi time frame kecil. Nampak kan? 1, 2, 3, 4. Ni 5 lagi. Kita tengok ni 1, 2, 3, ni 4. Ini final wave ni. Okay. Okay, baik. Khairul Azman, first time join live Dr. Forex. Okay, untuk Khairul Azman dan juga penonton-penonton yang lain kalau terlepas segmen-segmen yang lepas, nak tengok 24 lagi segmen sebelum ni, boleh ke channel YouTube kami CTC FM, dan kat situ anda boleh pilih segmen Tanya Dr. Forex, segmen Technical BBMA, segmen fundamental, juga hiburan. Dan setakat ini dulu betul. Terima kasih Eko. Sama-sama. Kerana perkongsian yang baik. Esok jangan lupa bersama dengan saya lagi insya-Allah, dan juga Cikgu Aslan Hashim, Nastro Effect, yang akan bersama dengan kita 10.30 minit malam dalam segmen Bicara Teknikal. Dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.